Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Terima kasih pada saudara pengurusi Fadil Ustaz Fatah, seterusnya muslimin muslimat adik kakak yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hari ini insyaAllah kita akan masuk ayat yang ke-6 daripada surah Al-Mumtahanah. Surah Al-Mumtahanah. Jadi untuk mendapat keberkatan, marilah sama-sama kita baca satu ayat ni beramai-ramai insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Maksudnya, laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Demi sesungguhnya adalah bagi kamu, wahai orang-orang yang beriman, bawaan Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya, mempunyai teladan yang baik bagi kamu. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, sebagai orang-orang Islam yang mengharapkan pahala daripada Allah dan keselamatan pada hari akhirat. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Itu ayat yang kita nak sebut pada hari ini. Ayat ni sebenarnya muslim-muslimat dirahmati Allah, dia bersangkut paut dengan ayat yang keempat dan juga yang kelima. Kalau kita ambil ayat ni saja, dia nampak agak tergantung. Bila Allah Ta'ala kata laqad kana lakum fihim, dan adalah bagi kamu wahai orang Islam pada mereka itu. Fihim ni maksud pada mereka itu. Siapa mereka itu tu? Jadi kalau bahasa Arab panggil dhamir. Dhamir hum tu tak tahu nak pergi mana. Maka kalau tengok ayat sebelum tu, ayat yang keempat, maka jelaslah kepada kita yang dimaksudkan dengan hum ataupun fihim itu ialah Nabi Ibrahim dan juga pengikut-pengikutnya. Sebab ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatu fi Ibrahim walladzina ma'ah. Tu ayat yang keempat. Kita start situlah sedap sikitnya. Kita start ayat yang keempat. Allah Ta'ala kata sesungguhnya adalah bagi kamu wahai orang-orang yang beriman suri teladan yang baik pada Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Orang-orang yang bersama dengan Nabi Ibrahim. Kita ni kalau nak turut contoh selain pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling layak kita turut contoh ialah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dia salah seorang daripada Rasul Ulul Azmi. Kita bilangkan Rasul Ulul Azmi ni ada 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim ni sangat rapat dengan kita. Rapat lagu mana? Kita sebut nama dia setiap kali kita semaya dalam tahiyat akhir, kan?
Kita baca tahiyat akhir ni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ustaz tak baca Sayyidina tak apa kau? Mana ada orang tanya tak baca Sayyidina. Nak baca pun tak apa, tak si baca pun tak apa. Cuma amo suka ambil tok guru kita, tok guru menteri besar kita, kerana dia ni ngaji di India. Amo ngaji Pakistan, ilmu lebih kurang. Cuma lebih dia banyak. Ilmu ngaji serupa dah, cuma lebih ilmu dia banyak. Tok guru sebut di Pakistan, di India ni perbalahan yang besar berkenaan dengan perkataan Sayyidina. Ada ulama kata kena baca, ada kata tak boleh baca. Biarlah hak dia balah tu. Tapi jalan tengah yang tok guru kita ambil, dia sendiri kalau dalam semaya, dia tidak akan baca Sayyidina. Untuk mengambil ra'i pendapat orang yang mengatakan tak perlu baca. Kerana dalam hadis-hadis pun sebut tak ada perkataan Sayyidina. Tetapi di luar semaya, dalam khutbah, dalam ceramah, dalam tazkirah, tok guru ni akan sebut Sayyidina. Untuk mengambil kira pendapat ulama yang mengatakan kena baca untuk kita menghormati nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam. Jadi dalam tahiyat kita baca tak apa, tak baca tak apa, tak ada masalah. Hamba lebih suka tak baca. Sebab tu baca tadi dalam tahiyat akhir kita sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Kita sebut nama Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Tu disebut kita ni rapat dengan Nabi Ibrahim. Ramai-ramai Nabi tak sebut pun nama dia, tapi nama Nabi Ibrahim kita sebut tiap-tiap kali kita semaya dalam tahiyat akhir kita. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang keempat ni, sesungguhnya adalah bagi kamu wahai umat-umat Nabi Muhammad contoh teladan yang terbaik ni daripada siapa? Daripada Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang bersamanya. Gapo dia hak Nabi Ibrahim buat? Ya, siapa kita ni boleh ambil contoh teladan? Banyaklah cerita-cerita Nabi Ibrahim, cukup banyak disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Cuma ayat yang keempat surah Al-Mumtahanah ni Allah Ta'ala kata antara perkara baik yang dibuat oleh Nabi Ibrahim, idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, Nabi Ibrahim tengah-tengah ceramah, dia kata kepada puak-puak dia ni, kaum-kaum dia kata kepada dia, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri daripada kamu dan dari apa yang kamu sembah selain daripada Allah. Apa maksud berlepas diri? Maksudnya kita tidak ada kompromi dalam bab akidah. Dalam bab mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala tidak ada kompromi. Nak baik dalam bab lain tak ada masalah. Kita nak bekerjasama dalam bab ekonomi, nak membangunkan negara, nak buat apa nama ni gajah rimah hak ke dunia, tak ada masalah. Orang Islam dengan orang bukan Islam boleh bekerjasama. Nak mesyuarat sekali, nak buat bangunan terpanjang, retak terpanjang, tak ada masalah. Nak buat mesyuarat sekali, nak buat bangunan tertinggi, ke mana? Nak buat terbesar, tercantik, tergap dia lagi. Mana banyak orang gila ni sukalah. Tak apa dengan orang bukan Islam, tetapi dalam bab agama, dalam bab akidah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kita berlepas diri daripada kamu dan daripada apa sahaja yang kamu sembah selain pada Allah. Dalam bab akidah, bab tauhid, bab sembah Allah, tak ada kompromi-kompromi. Kita boleh lihat sendiri dalam surah Al-Kafirun. Kita baca surah Al-Kafirun. Tak je temu dalam Quran. Quran ni Al-Mu'minun pun ada, Al-Kafirun pun ada. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu surah Al-Kafirun.
Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Pendek ya, tapi pengertian dia cukup besar. Allah Ta'ala ajar Nabi Muhammad kita kata kecek kira dengan orang bukan Islam dalam bab akidah, dalam bab tauhid ni cukup-cukup kerah. Kisah surah tu turun, orang kafir Quraisy pada zaman itu sudah orang panggil putus asa dah. Nak buat guano ni ISA dah. Kawan, bunuh dah, penjara dah, seksa dah, tapi Islam ni semakin mendapat tempat. Akhir cara nak sekat buat ke dia? Pujuk Nabi buat kerajaan perpaduan. Kawan, UG, Unity Government. Wahai Muhammad, ginilah susah-susah. Mu nak turut agama aku, dah. Aku nak turut agama mu, dah. Kita pakaklah. Pakak guana. Tahun ni, setahun ni kita pakat jadi orang Islam belaka. Taruh janggut, pakai serban, kita pakat pergi masjid, semaya jemaah, semaya waktu setahun. Start 1 hari bulan 1 sampai 31 Disember. Masuk tahun depan, 1 depan pula, kita pakat jadi kafir pula belaka, semua berhala. Mu cukur janggut, cukur kening ke apa, pakai kain kuning, mari duduk ketik aku pula. Setahun pula kita pakat semua berhala. Lepas tegak masuk tahun depan pula, kita pakat jadi Islam pula, pergi Mekah ke apa. Ni tawaran yang dibuat oleh kafir Quraisy masa ketika tu, maka Nabi Muhammad menerima wahyu direct daripada Allah. Qul, wahai Muhammad, mu kata kau puak-puak hak buat tawaran ni, ya ayyuhal kafirun, hei menata kafir. Tu terjemahan dia tu. Jangan duk baca tak kena lagu. Qul ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang yang bukan Islam. Tak ada. Ni bab akidah ni. Bab akidah kena tegah. Mari wak tawaran nak suruh semua berhala, hei menantai kafir. Tu kena ayat atas muka. La a'budu ma ta'budun, aku sekali-kali tidak akan sembah gapo hak mu sembah, wala antum abiduna ma a'bud, mumpung sekali-kali tidak akan sembah Allah yang aku sembah, wala ana abidum ma abadtum, bukan setakat hari ni, pak bila-bila pun aku tak akan sembah gapo kamu sembah, mumpung sampai ke bila-bila tidak akan sembah gapo aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, mung agama mung, aku agama aku. Penegasan yang Allah Ta'ala ajar Nabi Muhammad suruh jawab pada orang bukan Islam dalam bab akidah. Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah, suruh kita ni orang Islam, umat Nabi Muhammad turut Nabi Ibrahim, kerana Nabi Ibrahim juga mempunyai ketegasan ini. Nabi Ibrahim pun ada sifat ni. Nabi Ibrahim dia amat-amat bertegas dengan kaum dia dalam bab mentauhidkan Allah Ta'ala. Nak ajak main tak ada masalah, kawan. Nak ajak bersukan, kau nak ajak buat kerjasama MOU, go to go ni hadunia boleh, tapi dalam bab agama, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri daripada kamu dan daripada apa saja yang kamu sembah selain daripada Allah. Kafarna bikum, tak pada dengan tu tambah sikit lagi, kafarna bikum, kami kafir dengan kamu. Kami kafir dengan kamu. Kafarna bikum ni, kami kafir dengan kamu. Mana kata kami sekali-kali tidak akan mengiktiraf kamu dan juga agama kamu. Wa bada bainana wa bainakumul adawata wal baghdha'u abada. Dan start pada masalah ni, akidah ni telah bermulalah permusuhan dan kebencian antara kami dan juga kamu selama-lamanya. Tak boleh nak baik dah dalam masalah agama ni, tak ada kompromi. Sampai bila? Abada, selama-lamanya. Selama-lamanya tidak ada kompromi antara kita. Hatta boleh kita berbaik semula bila hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kamu semua beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Inilah sifat Nabi Ibrahim yang Allah Subhanahu wa taala minta kita ni turut dan tiru belaka.
Kita kena turut dan kita kena tiru ketegasan Nabi Ibrahim dalam mempertahankan akidah dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tu ayat sedutan, ayat yang keempat yang ambo nak sebut pada hari ni. Cuma ayat yang keenam kita baca hari ni nya, Allah Taala ulang lagi, laqad kana lakum, demi sesungguhnya adalah bagi kamu wahai orang-orang yang beriman, fihim tu pada siapa? Pada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya, uswatun hasanah, mempunyai teladan yang baik bagi kamu. Teladan yang baik dalam ayat apa nama ni yang keempat surah Al-Mumtahanah kita sebut dah tadi. Dan dalam ayat-ayat lain, cerita-cerita lain banyak. Kalau kita tengok Nabi Ibrahim jak kecil lagi, dia ni mencari kebenaran. Antara sifat Nabi Ibrahim ni, dia mensuka mencari kebenaran. Dia kaji, dia tengok, dia teliti untuk mencari kebenaran. Dah orang zaman dia tu sesak belaka, duk semua berhala. Tahu berhala? Berhala ni kat kayu, ada batu, ada. Dia temu batu hok comel-comel kat ke mana? Dia klik okey, dia buh mata, wak hidung, wak tangan, dia sembuh. Kayu tengok hok molek-molek kat, dia klik, dia okey, buh mata, buh hidung, buh mulut, dia sembuh. Nabi Ibrahim seorang yang berhati bersih, dia tengok benda ni, tak benar sabar. Kau mana? Ada kau kayu, kita ambil kita sendiri okey, kita sembuh, dia anggap dia ni Tuhan. Nabi Ibrahim dengan kesucian akal fikir masa tu tak jadi Nabi lagi. Tak jadi Nabi, tapi dengan fitrah sifat semula jadi, Allah Ta'ala bubuh dalam hati dia ni, dia tahu dah ni tak betul ni, bukan Tuhan ni. Nak kau ambil batu, ambil kayu, sembuh, bukan Tuhan bukan lagu ni. Ada setengah puak-puak dia sembuh, apa nama ni, bulan. Dia tengok alih bulan, kata, jala kau bulan ni Tuhan ni. Memelah nampak terai molek, kena 15 hari bulan ni. Bolak cerah. Tapi tidak selama cerah bulan ni. Mari siang hari tak ada dah. Tak ada hak bolak tu. Dia kata ni bukan Tuhan ni. Nak kau mari cerah boleh hilang ni. Tubik pula tari. Tari ni besar, memancar seluruh dunia. Boleh cerah habis segala dunia tengok. Hak ni dah bulan ni. Kawan, hak ni dah Tuhan ni. Moga orang boleh ambil manfaat daripada dia. Jemur baju, jemur kain, jemur ikan kering. Macam-macam barang boleh jemur. Dengan matahari ni boleh. Nabi Ibrahim ingat, ni dah Tuhan ni. Tiba-tiba mari petang, tari ni kau turun. Tengok-tengok masuk malam tak ada dah tari. Mana ada Tuhan kok mana? Main ada tak ada ni. Sekejap ada, sekejap tak ada, sekejap ada. Ni bukan Tuhan ni. Ni bukan Tuhan. Jadi ni juga sifat terpuji yang ada pada Nabi Ibrahim yang mesti kita tiru. Tidak cemuh untuk mencari kebenaran. Tidak cemuh untuk mencari kebenaran. Ni pun sifat terpuji Nabi Ibrahim yang kita kena ada. Sebab itulah majlis-majlis ilmu, tempat-tempat ngaji kena mari. Jangan orang atur baru kita buat. Jangan orang atur baru kita ada jadual pengajian. Kalau orang tak atur kat, dak muncul kerja PMBK ke mana? Setiap minggu ada kuliah. Kalau kerja lain, pihak pengurusan tak atur, pakat dak di pejabat pun tak mengaji, klik di rumah pun tak mengaji, balasah tepi rumah dia pun tak mengaji. Kita tidak termasuk dalam orang yang mencari kebenaran. Rugilah kita. Kena tiru sifat Nabi Ibrahim, orang yang sentiasa mencari kebenaran. Nabi Ibrahim antara sifat baik dia lagi, cukup taat kepada ayah dia. Dan sifat ketiga Nabi Ibrahim ni, apa dia? Cukup taat kepada ayah. Ayah dia ni Nabi Ibrahim ni pembuat berhala. Berhala. Nabi Ibrahim tak setuju kau berhala. Ayah dia buat suruh dia pergi jual. Pergi jual. Boleh sama sekali jadi buat buka puasa petang ni. Mana? Ayah ni suruh Nabi Ibrahim pergi jual berhala. Dia kata, sudah. Tak turu moga ayah nak turu tahu benda ni sesak tak betul. Akhir dia buat. Dia ambil berhala ayah dia okey. Dia ikat tali tekak, dia heret ke atas jalan.
Dia pakai heret bukan piku tok ale kotak bok comel dok. Ya heret kat tanah. Ha mari. Siapa nak beli Tuhan? Hak buta, hak bisu, hak pekak. Mana? Mari aku nak jual Tuhan murah-murah ni. Tuhan ni Tuhan hak bisu tak boleh kecek, Tuhan hak pekak tak boleh dengar, Tuhan hak buta tak boleh melihat. Dia hidup camping di bazar Ramadan. Mana? Duk tep-tep congok. Mari siapa nak beli? Ni Tuhan hak bisu, hak pekak ni. Gak siapa dia nak beli? Mana? Nak beli Tuhan ni, mana? Oh, kena beriah molek lah. Kena pakar dengan saping, kena buh dengan spek. Di Pulau Pinang tu ada seekor toko nyebu spek hitam dia. Alah tolu. Buh spek. Ada orang pergi Pulau Pinang baru ni. Buh spek ada lah. Orang nak beli Tuhan ni, dia kena promosi tu comel. Soh kau Tuhan, kau mana? Bazar Ramadan ni pun kita nak beli, kita pilih tak mudah. Ayat percik belakang tiga-tiga tapi hak nampak itai hangi tak beli dah. Hak ni pula nampak kuah syahir loli tak beli. Hak ni nampak kuah pekak ke mana ayat pun nampak toko besar-besar. Nak beli ayat percik hak nak makan buka puasa pasal jadi tahik pun kita pilih. Apatah lagi nak beli Tuhan. Nak beli Tuhan lagi-lagi lah kena pilih. Oh akak tak akak pun kita pilih juga. Nabi Ibrahim ni dia mempromosikan Tuhan tapi promosi cara menghuduh ke Tuhan dia. Menyebabkan tak ada orang nak beli Tuhan ni. Tak ada orang nak beli. Buat klik di rumah pula. Tak ada orang nak beli. Mengepeng mana noloh habis Tuhan aku ni mana. Tahu tanya dia, dia kata kita tak tahu, kita buat pergi kedai ya. Gitulah Nabi Ibrahim dengan ayah dia tiap-tiap hari. Dia tahu benda tu sesat tapi tak nak betul dah mikir ayah dia ni. Siapa ayah dia mati? Siapa ayah dia mati? Ada juga orang tanya soalan sedap juga. Amo duk ngajar-ngajar ni ada orang tanya, "Ustaz, saya ni ketua pemuda PAS Cawangan. Ayah saya ni ketua UMNO Cawangan." Kadang-kadang ayah buat kelip daerah. Suruh kata, "Nuak rana Ustaz." Nuak rana. Ayah dia ketua cawangan ni, orang kuat lah buat kelip darah barisan ni. Nak suruh kata ni boh di buluh tok pergi jalan. Tak saya buat, ayah suruh. Nak buat, tak boleh. Mungkin dia ketua pemuda PAS Cawangan ni. Tanya hamba, nuak mana? Hamba kata buat lah. Pergi kat darah. Tak ada masalah, pergi gatung. Tapi gatung kok terbalik. Dacing tu tekuk balik kata buat penuh biar tembok. Buat lah. Mana? Tak ada masalah. Tiru Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pula gitulah ayah dia ni pun buat berhala, suruh dia jual. Dia jual, dia geret ke tengah jalan, noloh habis Tuhan. Duk promosi pula bagai hak orang buta, pak cacat dan sebagainya. Kita ayah suruh tepek darah barisan, tepek tapi kok balik. Tak penuh tepi jalan. Tu sifat Nabi Ibrahim yang kedua. Tiga, taat kepada ayah dia. Siapa keperekat Nabi Ibrahim ni ayah dia mati pun tetap dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya ayah dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok, walaupun ayah dia ni kafir, mati atas agama semua berhala, tapi sayangnya Nabi Ibrahim kepada ayah dia ni menyebabkan lepas ayah dia mati pun Nabi Ibrahim doa, "Wahai Allah, tolong ampunkan ayah aku ni." Boleh kau Ustaz? Tak boleh lah. Kau orang tak boleh. Sebab tu dalam ayat yang keempat tadi, kalau kita baca perhabis, Allah Ta'ala kata, "Illa qawla Ibrahim li abih la astaghfiranna lak." Mu ni boleh turut belakang Nabi Ibrahim. Mu boleh tiru belakang sifat-sifat dia. Kecuali saja. Hak ni Tuhan tak turut ni. Tuhan tak tiru. Apa dia? Kata-kata Ibrahim kepada ayah dia, "La astaghfiranna lak." Aku akan minta ampun kepada kamu. Aku akan minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kamu. Hak nisa mu jangan turut. Allah Taala kata kepada Nabi Muhammad dan kita semua. Maknanya kita dilarang sama sekali untuk berdoa kepada orang yang bukan Islam untuk diampunkan dosa. Tak boleh. Nak doa minta hidayah tak apa. Gagal khutbah baru ni. Tok khatib khutbah doa pada lingua mana? Di Pulau Pinang, Kedah ke mana?
Katanya doa pada orang bukan Islam. Kita doa untuk diberi hidayah tak apa. Ya Allah, ketua menteri Pulau Pinang nampak comel benar dah. Hak dia buat pada Islam, cuma dia ni bukan Islam. Tolonglah ya Allah, beri hidayah pada dia agar dia memeluk Islam. Doa gitu tak ada masalah. Tak apa. Hak tak bolehnya doa supaya diampunkan segala dosa. Hak tu tak boleh lah. Dia mati dah, mati atas agama semua berhala. Kita pergi minta ya Allah, memang dia mati kafir tapi gak ampunkanlah dosa dia. Tu tak boleh lah. Doa untuk diberi hidayah tak apa. Nabi Ibrahim ni doa agar ayah dia diampunkan. Tuhan kata hak Nisa mu jangan tu. Hak Nisa ni, hak Nabi Ibrahim doa pada ayah dia supaya diampunkan dosa, jangan tu. Kalau kita tengok surah At-Taubah ayat 113 dan 114, Allah Taala ada cerita tentang Nabi Muhammad yang pernah untuk berdoa kepada Allah tentang pak saudara dia Abu Talib. Kerana Abu Talib ni mati, tak ada sempat mengucap 2 kalimah syahadah, Nabi terlalu sedih, Nabi menyatakan hasrat dia untuk mohon pada Allah agar dosa pak saudara dia diampunkan. Maka Allah Ta'ala menurunkan wahyu surah At-Taubah ayat 113, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah dibenarkan bagi nabi dan orang-orang yang beriman meminta ampun bagi orang-orang musyrik sekalipun orang itu kaum kerabat dia sendiri. Hak mati tu pak saudara Nabi Abu Talib, hak banyak berjasa pada Nabi. Walaupun pak saudara hak baik dengan dia mati atas agama musyrikin, Allah Ta'ala kata ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tak boleh sekali-kali, Nabi pun tak boleh, orang Islam pun tak boleh untuk minta ampun kepada orang yang mati atas agama musyrikin. Ayat 114 pun Tuhan kata wa ma kana istighfaru Ibrahim li abi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah tabarra'a minhu. Dan begitu bukanlah istighfar Nabi Ibrahim bagi bapanya dibuat melainkan kerana adanya janji yang dijanjikan kepadanya, dan apabila ternyata kepada Nabi Ibrahim bahawa bapanya musuh bagi Allah, dia pun berlepas diri daripadanya. Nabi Ibrahim dia minta ampun juga tu sebab dia janji dah dengan ayah dia. Ayat 4 surah Al-Mumtahanah ni sebut ayah tak apa ayah mati, hamba akan minta ampun kepada Allah bagi apa hak ayah. Ayah dia mati, dia minta ampun. Tapi selepas ternyata Tuhan tegur Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, jangan buat gitu sebab pakmu ni musuh Allah. Pakmu ni musuh Allah. Maka start pada tu Nabi Ibrahim pun tidak lagi memohon ampun kepada ayah dia. Hak amanah sebutnya sifat Nabi Ibrahim ni. Sifat Nabi Ibrahim mula-mula tadi kepada dia, bersikap tegah dalam bab tauhid. Yang kedua, tidak cemuh untuk mencari kebenaran. Yang ketiga, yang taat kepada pak dia. Walaupun pak dia tidak Islam, kawan, walaupun dia musuh Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap taat, saya pak dia walaupun selepas pak dia mati. Malulah kita lelah ni, malulah kita kalau pak kita ni orang baik, pak kita ni AJK masjid, pak kita ni apa nama ni, tak ada masalah apa, tapi kita tidak taat ke dia. Kitanya buat balah dengan pak. Allah saya tak klik dah Gua Musa ni, rumah ayah dia 4 tahun dah raya Kota Baru. Rumah tua klik tanah mereka. Tak lajak pergi Gua Musa ni. Apa? Balah dengan ayah. Berebut daging rebel. Carilah bak lain. Mana? Berebut daging rebel, la ilaha illallah. Raya haji klik rumah ayah dia, Gua Musa, ayah dia rebel seekor lembu. Nak klik Kota Baru lah, pok tak bui. Dia dah taruh dah kaki ni seputar ni nak klik Kota Baru ni. Pok dia kata mana boleh buat klik Kota Baru? Rebel Gua Musa kena bagi Gua Musa ya. Tak boleh buat klik Kota Baru, tak boleh buat tobik kawasan. Pok dia ngaji balas sehuduh-huduh ni, kitab kuning. Tapi ngaji tak ada habis. Ngaji sekat tu ya. Tak lui dekat. Mago. Macam-macam manusia. Kita ni jangan sekali-kali jadi orang yang derhaka. Jadilah seperti Nabi Ibrahim yang cukup-cukup taat kepada ayah dia.
Allah Ta'ala kata di surah yang ke-6 ni lagi, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi kamu sebagai orang-orang Islam yang mengharapkan pahala daripada Allah dan keselamatan pada hari akhirat. Kita baca huraya dia lah, huraya ayat ni. Allah memerintah umat Islam supaya mengambil contoh tauladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut-pengikut baginda, khususnya dalam menjauhkan diri daripada perbuatan sesat dan kufur sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim sendiri dan Raja Namrud yang paling berkuasa ketika itu. Antara lain, kita sebut apa tadi? 3 sifat Nabi Ibrahim. Yang keempatnya, sifat Nabi Ibrahim juga ni apa dia? Konsisten. Kata dia konsisten dia. Istiqamah, konsisten dalam menegakkan kebenaran dan melawan kezaliman. Ini pun sifat Nabi Ibrahim. Tak kira siapa asal buat zalim, dia lawan. Termasuklah raja dia, Raja Namrud. Namrud ni raja. Namrud ni raja yang memerintah kerajaan cukup besar pada ketika tu. Nabi Ibrahim ni orang kampung. Pak dia ni pembuat berhala. Dia dilantik oleh Allah menjadi rasul. Kan dilantik oleh Allah menjadi rasul, maka adik kakak Nabi Ibrahim menyampaikan kebenaran walaupun ke dalam pintu istana, walaupun terpaksa berhadapan dengan raja yang memerintah dengan kerajaan yang besar, tapi Nabi Ibrahim tak heran, dia pergi juga. Dalam Quran ada sebut perdebatan antara Nabi Ibrahim dan juga Namrud. Nabi Ibrahim sebut Allah Subhanahu wa taala ni maha berkuasa, dia boleh menghidupkan sesiapa dan boleh mematikan sesiapa. Namrud kata, bos takat kata aku boleh. Mana? Kalau Tuhanmu boleh menghidupkan orang, matikan orang, aku boleh, dia kata. Dia panggil 2 orang banduan yang kedua-duanya telah dijatuhkan oleh mahkamah hukuman bunuh. Dia panggil 2 orang banduan daripada J dia tu, kata mari, 2 ni mahkamah jatuh hukum bunuh dah ni. Namrud ambil pedang, berok pacul seorang. Ni aku mati, dia kata. Ni aku lepas dia, tak kena jatuh hukuman bunuh. Mana? Tu aku hidup ni aku mati. Kata kata Raja Namrud kepada Nabi Ibrahim, gak supalah aku dengan Tuhanmu. Kalau Tuhanmu boleh hidup orang, aku hidup orang. Tuhanmu mati orang, aku boleh mati orang. Saatnya aku pacul mampu dah saya. Ni aku lepas dia, bebaskan daripada hukuman bunuh, maka aku hidup dia. Habis mana Tuhanmu? Namrud ni cabar Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim seorang nabi yang tidak orang panggil putus hujah. Nabi Ibrahim kata, innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Gitu. Tak apalah Tuanku kena tahu selagi Allah Ta'ala ni tiap-tiap hari dia naik tari alik timur, buat jatuh alik barat. Kalau tuanku juga Tuhan, buat naik tari alik barat, jatuh alik timur. Nabi Ibrahim berhujah dengan Raja Namrud ni. Saat ni tuanku kata, okey, tuanku boleh mati, boleh hidup macam Allah Ta'ala. Patik nak ayat Tuhan, patik Allah ni tiap-tiap hari kita bangun pagi, tari naik, naik, jatuh. Naik alik timur, jatuh alik barat. Kalau tuanku juga Tuhan, tuanku esok penaik tari alik barat, jatuh alik timur. Cuak sosai begitu. Kau mana? Senyak dik fabuhital ladzi kafar ni, senyak dik pingo-pingo. Raja Namrud tak boleh nak jawab hujah Nabi Ibrahim. Jadi ni juga antara kepada sifat baik Nabi Ibrahim yang kita kena tiru. Tak kira siapa. Kalau hak buat salah tu Perdana Menteri ke, hak buat salah tu menteri besar ke, hak buat salah tu Seri Paduka Baginda ke bawah duli yang maha mulia ke, tetap kita kena betul, kita kena teguh. Baik. Nabi Ibrahim dalam masa hidupnya sanggup berkorban apa sahaja, sekalipun terpaksa dibakar oleh Raja Namrud. Kaedah dia ni orang berkuasa, kalau hujah tak boleh dilawan dengan hujah, maka dia akan guna kuasa. Tu kaedah dia. Daripada dulu siapa kalau nipah bila-bila. Kalau selagi dia boleh berhujah, dia berhujah. Dia ada khabar, dia ada TV, dia ada radio, dia ada macam-macam media elektronik. Kita ada apa dia? Ada internet so ya.
Mana? Kata hari ni baca suka tengok. Dia buat sorang tu macam muka Najib. Macam muka Najib. Mana? Duk fikir atas belakang ni, TV 1, TV 2, TV 3, TV 8, TV 10. Sak khabar, radio, agensi kerja, macam-macam. Hak sorang lagi, muka macam Nur Ibrahim. Macam Nur Ibrahim. Duk fikir internet. Mana? Katanya Najib ni, tak ada mu ada internet. Menemu dia puluh-puluh kara atas belakang ni kalah lagi. Bila hujah kalah dengan hujah, orang berkuasa ni akan guna kuasa. Akan tangkap buh dalam J. Akan ingat buh dalam J. Tu kerjaan dia. Allahu Akbar. Dia ingat dengan memenjarakan seseorang ni, kebenaran akan boleh terhapus. Silap. Silap. Nabi Ibrahim ni dia lawan Raja Namrud. Bila tak boleh jawab hujah dia hak bak tayi naik tadi, Raja Namrud perintahkan supaya dibakar Nabi Ibrahim ni hidup-hidup. Baginda berdepan dengan pelbagai ujian hingga di peringkat diuji dengan perintah menyembelih anak kesayangannya sendiri, Nabi Allah Ismail. Tak cukup dengan dibakar oleh Raja Namrud. Cerita dia panjang lah. Dia buat unggu api yang besar. Unggu api besar nyala tegak. Nak lepas Nabi Ibrahim ni, kerana api tu besar telajak, nak bawa pergi lepas, tak ada orang berani. Maka direka manjanik ni dipanggil dia bedah. Orang tarik, payung lepas. Rekod dah zaman Nabi Ibrahim ada dah nanti tu. Manjanik ni ada dah. Untuk digunakan di lepas Nabi Ibrahim, redum masuk dalam api. Tapi takdir Allah mengatasi segala-galanya, masuk Nabi Ibrahim dalam api, sorak pun bulu roma tak terbakar. Qulna, kami memerintahkan, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman kepada api, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah kamu sejuk, wa salaman ala Ibrahim, selamatkanlah Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim duduk dalam api tu kat relax. Mana? Macam duduk like air condition. Jolok ke api ni. Sejuk, relax. Tak ada apa satu. Allah ni kena buat apa-apa, tak ada masalah. Hamba temu dengan seorang manusia. Nama dia Abdul Hasan. Dia Pakistan. Tapi dia masuk ke Afghanistan, berjihad di Afghanistan sekali dengan Usamah bin Laden lama dia duduk di Afghanistan, temulah dengan dia. Dia cerita satu kisah pengalaman dia sendiri ketika di kamp hak dia duduk tu diserang oleh Amerika. Dia kata malam tu semaya Isa, sebelum semaya Isa ni duk buah. Duk sambil cak kasut belakang ni, mula lepas habis training ke apa ni, mula cak kasut, aku nak ambil air semaya. Ada saing dia arak sore tu, ada tanda kaki. Saing dia kata, seksok ni, kalau bertemu kaki ada tanda ni, mencek kaki aku. Saing dia kecek gitu. Kalau aku mati kena bom hancur, temu kaki lah, kaki. Tengok ada tanda atas ni, tanda ni, mencek kaki aku. Pakat sokor lah, kecek biasa. Malam tu sain dia jadi tu imam Maya Isa. Baca dua surah, Al-Qari'ah dengan Az-Zalzalah. Iza zulzilatil ardu zilzalaha dengan Al-Qari'ah. Baca dua surah tu, teriuk habis segala orang. Maya Isa. Lepas Maya Isa, tidurlah. Tengah tidur tu lah kem pok-pok dia duduk ni diberdiri oleh apa nama ni, tentera mereka. Allah dia kata, memeh kemah dah. Tak ada buat apa-apa. Duduk dalam kemah, hak ada tubuhnya berdiri AK-47 ya. Kalashnikov dia panggil, AK-47. Hak mari serang ni, jet besar ni, berdebum. Dia adalah kubu dia ni, macam apa dia, kubu tempat berlindung ni. Duduk kat kemah nak pergi kubu tu jauh kat lah. Duduk tengah berdiri ni, dia tawakal ala Allah. Tubik dia kata dia kemah dia. Tubik nak pergi hongga, nak masuk dalam kubu ni. Duduk tengah-tengah hongga tu lah, syum, berdebum. Jatuh betul-betul depan dia. Peluru besar lah.
Siapa dia terduduk, duduk tu meletup peluru depan dia dan dia duduk dalam lingkaran api. Dia terduduk tu kat tengok api sekeliling. Meletup darah api, tengok. Oh, besarnya api. Dia tengok gitu ya. Siapalah bom tu sudah meletup, dia bangun nyok pergi masuk duduk congok dalam kubur. Tanpa sikit habuk pun pakaian dia, tubuh dia rosak dan dia cedera. Tak ada apa satu. Tu pengalaman hak dia sebut, dia sebut pada hamba, dan betul lah apa dia cerita Nabi Ibrahim bila Allah Taala menyelamatkan Nabi Ibrahim dalam api. Api peluru pandu turun berebung besar depan dia, hancur peluru dia, sorak rambut pun tak terbakar. Tak terbakar. Lepas pada serangan tu kak, masing-masing tubik hak selamat mengumpulkan mayat-mayat sayang-sayang ni. Takdir tu hanya temu kaki bila pecah kasut, tengok tanda kena kaki sayang dia kecek belum maya Isa tadi. Kalau temu kaki ada tanda, ceklah tu kaki aku, memang kaki sayang dia. Tubuh hancur dah, tinggal kaki ya. Allah, tu antara kisah-kisah peperangan di Afghanistan yang mu ingatlah, banyak cerita. Baik. Nabi Ibrahim dilempar dalam api, selamat, tak terbakar walaupun sorak rambut. Baginda berdepan dengan pelbagai ujian sehingga ke peringkat diuji dengan perintah menyembelih anak kesayangan. So lagi ujian Nabi Ibrahim kepada dia yang dia hadapi dengan tabah bila Allah Taala perintah untuk sembelih anak dia sendiri. Nabi Ismail alaihissalam, cerita ni masyhur yang kita dengar belaka dah. Hubungan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlalu dekat sekali dengan Nabi Ibrahim. Kita selalu menyebut nama nama baginda bersama dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan tasyahud atau tahiyat setiap kali kita menunaikan sembahyang. Sebagai umat Islam, kita sangat perlu mengikut tauladan Nabi Ibrahim dan pengikut baginda supaya kita dapat hidup dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Hak tu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita supaya turut Nabi Ibrahim. Kita tu siapa? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, kepada orang yang mengharapkan kepada Allah dan juga hari akhirat. Kata amo tengok tafsir Al-Azhar oleh Profesor Dr. Hamka. Dia kata orang-orang yang beriman pastilah mempunyai harapan, raja. Orang yang beriman ke mana pun dia kena ada satu perasaan raja ni harapan. Harapan apa dia? Harapan utama iaitu rahmat dan redha Allah Taala. Kita buat apa-apa pun raja ni kena ada. Kita semaya. Antara sebab semaya tidak khusyuk, semaya tak jadi sebab tidak ada raja, tidak ada khauf. Tidak ada raja pengharapan supaya Allah Ta'ala terima semaya. Tidak ada khauf, tidak ada takut untuk kalau Allah Ta'ala tak terima semaya. Kita semaya kau puasa kau, lepas buka puasa tegak nyadar, serah lesar dah kewajipan hari ni aku boleh puasa sehari. Lepas buka puasa tegak tak ada rokok mana? Makan nasi dah belum semaya rokok lu dua batal. Serah lesar dah. Tak ada sikit pun dalam hati ni apa dia? Khauf, takut Tuhan tak terima puasa. Semaya kita juga lepas assalamualaikum tegak belum straight kaki. Orang tena pecak kanan tegak. Panah weh. Mana? Salam tu bagi dia apa dia? Bagi dia pemutus antara semaya dia tak ada sikit habuk oleh hati dia ni apa dia? Takut Tuhan tak terima semaya. Tak ada sikit habuk oleh hati dia ni, raja, harap biar Allah Taala terima semaya dia. Orang beriman dia ada raja, dia akan doa semua, ya Allah taqabbal minna salatana wa du'aana wa qiyamana wa siyamana. Doa semua, ya Allah tolong terimalah semaya aku, puasa aku, doa aku, qiyam aku. Kata tu kita ni raja antara sifat yang mesti ada bagi orang beriman. Sebab tu dia kata liman kana yarju tu raja lah bagi orang yang mengharapkan rahmat dan redha Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan keselamatan dunia dan juga kelak di akhirat. Puncak cerita ialah bertemu dengan Tuhan, liqa'a rabbih. Dia kata kemuncak pengharapan kita kepada dia di akhirat bukan setakat masuk syurga. Dalam syurga tu kita nak tengok Allah Subhanahu wa taala.
Syurga memang kita nak masuk, tapi kemuncak dalam syurga ni kita nak melihat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak ada iman tidaklah mempunyai harapan akan hari esok atau hari akhirat. Orang yang tidak ada iman, dia tak ada gapo. Moga dia hidup ni bagi dia tak ada dah, lepas mati matilah. Macam lembu kambing, lembu kuba, ke mana? Lembu mampu gak? Kulit awak belulai awak geduk. Tolai makan kanyu, daging awak sup. Mana tu lembu kuba. Orang yang tidak ada iman, dia ingat kita bila dah mati, putulah kehidupan dia. Padahalnya tidak. Orang yang beriman, mati akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab baik hidupnya disangkanya habis sehingga ini sahaja. Sebab dia tidak percaya akan adanya Tuhan dan tidak percaya akan kelanjutan hidup sesudah mati. Wa man yatawalla, ni penting ni ayat ni. Wa man yatawalla, barang siapa yang berpaling. Barang siapa yang berpaling, yang tidak percaya kepada kehidupan selepas daripada akhirat. Fa innallaha huwal ghaniyul hamid, maka sesungguhnya Allah adalah Tuhan yang maha kaya lagi maha terpuji. Ingat, ayat ni kata wa man yatawalla, mana-mana orang berpaling, orang engkar, orang tak taat ke Tuhan, orang hak deraka ke Tuhan, Allah Taala tak rugi sikit abu. Kita ada syarikat, kita bos CEO, kita ada ramai anak buah kita belot, anak buah kita orang panggil apa dia, tidak amanah, mampu syarikat. Dengan kita gila. Dah syarikat harga puluh-puluh juta. Sore aja belok, accountant belok dia tak kena SPRM hari waktu mapah kita kena gila dah leji. Tu manusia ni kalau ada orang belok ke dia jeng selalu. Tapi Allah beratus bilion hamba dia. Kalau semua bilion-bilion hamba ni belok belaka, fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia tetap maha kaya dan dia tetap maha terpuji. Mu nak kufur lah, Allah Taala tak rugi. Mu nak belok lah, mu nak engkar lah, Allah Taala tak rugi. Ni bulan puasa, semua orang pakat puasa belaka, Allah Taala tak bertambah seci pun darjat dia. Kalau semua orang pakat puasa, semua orang tak puasa belaka, kedaulatan Allah, ketinggian Allah tak kurang walaupun seci. Kalau semua orang pakat engkar tak puasa belaka, ketaatan kita kembali pada kita, beri keuntungan pada kita, kederhakaan kita kembali juga pada kita. Ingat, tidak sabit dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yatawalla, mana-mana orang yang engkar, orang yang berpaling, tak sedengar Allah Tuhan, tak ada masalah. Fa innallah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha kaya. Ghani ni, Rina ni maksud dia kaya. Kaya ni ke dia tak berajak kat orang. Kita ni kaya berajak kat orang. Kawan, orang kaya nak buka puasa, akak beli kedai. Tu tanda dia berajak kat orang. Ada kaya buat akak sendiri. Kita tak beli kedai, kita buat sendiri belakang. Nak makan akak buat sendiri. Nak makan cendol buat dada. Kaya-kaya dia berajak kat orang, suruh orang pergi beli. Dia tak pergi beli sendiri, suruh orang pergi beli. Orang yang suruh ni kat sukanya boleh hupah lagi, boleh tengok lagi. Tengok kuih. Puak kita ni ramai benar ni. Gila bazar Ramadan. Bini dia tak sedut singgah lah bazar Ramadan, klik selalu. Ada belakang di rumah ni, bini telefon suruh klik selalu. Dia ada, dia singgah juga. Tak apalah, tengok-tengok. Dia jawab ke bini dia, tak saya beli dia tengok-tengok. Tengok ke dia? Tengok kuih. Orang jual tu bukan setakat jual kuih, tunjuk kuih. Habis yang tunjuk ke dia. Dah lalu kau jual akak dekat 4 kali sebelum beli. Dia tengok pusat ni, orang jual akak nampak pusat 4 kali lalu terus. Lepas 4 kali baru beli. Salah sebut pusat 3 riyal. Nak beli akak nyetel pusat 3 riyal. Allah, letih. Mana Al-Ghani ni maha kaya. Allah Ta'ala maha kaya. Dia tak berajak pada orang, dia tak berajak pada sesiapa pun. Sebab itulah kita sebelum kita buat maksiat, boleh puasa ni, sebelum kita buat maksiat, ingat maksiat tu tidak merugikan sesiapa, bahkan merugikan kita. Maksiat ni macam-macam lah. Antara kecelakaan orang puasa, dia puasa tapi tak tinggal dosa.
Puasa tapi dosa tak singgah. Dosa ni macam-macam lah. Macam-macam dosa. Tinggallah segala dosa. Kan dosa itu merugikan kita. Innal hasada ta'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. So ya, hasad deki. Perasaan hasad deki ni dia boleh makan amal kebajikan kita. Kalau kita puasa, pahala puasa dia boleh makan sebagaimana api yang marak memakai kayu-kayu yang kering. Api duk lu kita tok kayu, meta aja hangus. Begitulah pahala puasa kita. Meta aja hangus hanya kerana hasad deki. Ngopak ke mana? Ngopak riak, sedekah riak, ngopak kat orang. Bagus dah dengan tudung labu, dengan apa dia stocking dengan pak lutut. Tak pakai sikat-sikat dua lapis. Stonge, sarung tangan. Ke mana? Takut orang tengok tangan dia ni, sarung tangan. Tapi gak mulut. Ke mana? Mulut tak ada insurans. Mari pejabat cakap nak ni, nak ngupak kau orang. Ada ya. Nah, awak tak suka sakit kepala hari ni. Bapa saya sakit kepala lah kali hari ni pun berat lagi kepala ni. Bapa suruh makan akak kat anak wim mari. Mana? Suruh ki makan akak kat anak wim mari. Kita ketemu tu rumah malam dia kata ki akak tu. Mana? Habis buat cerita kerana santau akak. Santau akak bagi ke pejabat, suruh tunduk ke dia belakang. Allah. Tidak pejabat ni pejabat lain. Comel dah tu kan, tapi duk sangka buruk orang tu, sangka buruk orang ni. Tak boleh lah. Kerana itu semua adalah dosa. Dosa ni kita yang rugi. Jadi kesimpulan ayat yang ke-6 ini ialah Allah Ta'ala minta kita turut perangai baik Nabi Ibrahim. Perangai baik Nabi Ibrahim ni 3 part kita sebut tadi. Yang pertama mula sekali ketegasan dalam ketegasan dalam perkara akidah. Yang kedua tidak jemu dalam mencari kebenaran. Taat kepada ayah dia. Konsisten dalam melawan kezaliman yang berlaku pada tempat dia. Jadi insya-Allah semua perkara-perkara baik yang ada pada Nabi Ibrahim kita boleh mencontohinya, dan kita ni menjadi orang yang mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala apa sahaja kerja buat kita insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.